Ha. Senang. Ni? Dua. Oh. Oh, YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'. Baik, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah diberikan keizinan untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita pada kitab Fiqh Manhaji dalam membincangkan tentang fiqh Imam Asy-Syafi'i. Dan kita telah pun masuk hari itu berkaitan tentang sunat-sunat wudu. Iaitu sunat wudu, kita telah pun baca yang pertama iaitu menyebut nama Allah, iaitu basmalah, dengan menyebut bismillah ketika mana iaitu memulakan wudu dengan dimulakan dengan bismillah. Dan kebetulan semalam kami telah baca tafsir ayat berkaitan tentang satu ayat petikan daripada Al-Quran. Cuma kebetulan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Cerita Nabi SAW naik kenderaan dengan seorang sahabat yang teman dia. Jadi sahabat ini naik dengan Nabi kenderaan iaitu unta lah, kita katakan. Sampai di satu tempat, unta ni kita katakan terpelecok ke apa orang panggil? Terpeleot lah. Lebih kurang lah. Jadi dia menyebut ta'isas syaitan. Kata sahabat ni, ta'isas syaitan. Apa makna ta'isas syaitan? Celaka engkau setan. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Ta'isas syaitan, celaka engkau setan. Kita pun selalu juga kadang-kala latah. Sepak batu, setan. Baik. Sebut setan macam tu. Nabi SAW marah. Nabi tak bagi sebut setan macam tu. Jangan duk pergi kata celaka setan. Jangan duk kata mati kau setan. Mampus engkau setan. Jangan. Habis tu nak kata macam mana ustaz ni marah ni dekat setan ni. Setan ni memang setan. Marah sungguh dia dekat setan. Apa nak kata? Kata Nabi SAW, kalau marah dekat setan, kata Nabi, khul, bacalah bismillah. Baca bismillah. Pasal apa baca bismillah? Dia kata, kalau engkau kata ta'isas syaitan, celaka setan, setan itu akan menjadi besar sebesar rumah. Kalau kita dah sebut celaka setan. Tetapi bila engkau baca bismillah, setan itu akan menjadi mengecil dan lari. Dia akan jadi sekecil zubab. Zubab itu apa, lalat. Jadi sebesar lalat. Sebab tu jangan membesarkan setan dengan memaki hamun dia, tetapi kecilkan dan jauhkan setan dengan bacaan bismillah. Itu di antara kelebihan fadilat membaca bismillah. Baik. Maka kita sunat wudu baca bismillah. Antaranya lagi juga kita telah pun terangkan dalam bab ni, membasuh dua belah tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasuk ke dalam bekas air. Sama ada dibasuhkan daripada luar terlebih dahulu, dicedok, kemudian digosok-gosokkan di antara celah jari. Okey, kemudian sunat yang ketiga yang kita telah baca, iaitu bersugi dengan dalil-dalilnya yang telah kita bacakan pada minggu yang lalu. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur, istinsyak. Istinsyak dengan apa? Mazmadah. Mazmadah wastinsyak fi waqtin wahidah.
berkumur dan memasukkan air ke hidung pada waktu yang sama. Bukan dengan cara kumur dahulu kemudian masuk air ke hidung. Sunnah bersama-sama sekaligus. Dah cuba buat belum? Kita dah boleh buat? InsyaAllah boleh buat. Baik. Sekalikan, jangan dipisahkan. Ada orang, dia hanya berkumur tapi dia tak masukkan air ke hidung. Rugi. So kita buat dua-dua sekali, memasukkan air ke dalam mulut, berkumur, waktu yang sama disedut sedikit naik ke hidung. Jangan duk sedut melampau-lampau sangat. Ada orang berkumur koro. Kali koro. Tak, tu bukan sunnah. Tu bukan sunnah. Itu punah nama dia. Okey. So sunnah bukan begitu, cara kumur simple saja. Baik. Kemudian yang seterusnya iaitu menyelati janggut yang tebal. Bagi lelaki yang mempunyai janggut yang tebal, diselati. Makna diselati itu ditarikkan dengan jari dia. Ditarikkan dengan jari dia. Tak perlu nak basahkan. Okey, tak perlu nak basahkan, ambil paip air siram kat janggut, tak perlu pun. Cukup dengan hanya ditarik. Adapun orang yang mempunyai janggut yang sedikit, janggut kambing, kita kata macam janggut saya sikit-sikit macam ni, maka dia kena sapukan keseluruhan, biarkan air mendapat melalui. Baik, buktinya bagaimana Nabi SAW dan juga para sahabat itu mereka menyelati janggut. Antaranya satu hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang diceritakan satu hari ketika waktu asar, Nabi berada dengan sahabat di dalam masjid. Kata Nabi, yattali'ul an rajulun min ahlil jannah. Sekejap lagi akan masuk daripada pintu ini seorang lelaki penghuni syurga. Tak apalah para sahabat pun tengok siapalah gerangan penghuni syurga yang akan masuk. Dan tiba-tiba masuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, bila dia masuk, orang tak sangka. Kata sahabat, iaitu ada hadis ini riwayat daripada Muaz bin Jabal atau Anas bin Malik begitu. Kalau saya salah betulkan. Baik, dia kata pada waktu tersebut kami perasan di Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk ke dalam masjid, tangan kirinya memegang kasut dan pada janggutnya dipenuhi dengan air wuduk yang masih menitik. Sebab itu kita katakan walaupun menyelati dia, tetapi dengan cara dibasahkanlah dengan menggunakan air yang akan nampak jelas, iaitu air wuduk itu akan menuruni daripada janggut seseorang. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu tadi. Baik. Maka ini antara perbuatan Nabi, sebagaimana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa. Nabi bila berwuduk, akhadha kaffan min ma'in, dia akan mengambil secedok air dengan tapak tangan. Bukan basahkan, ambil secedok air. Bukan tangan yang basah, tapi tangan air yang berada di dalam tapak tangan. Secedok air yang ada air dalam tapak tangannya, fa'adqalahu tahta hanakihi faqallala bihi lihyatahu. Kemudian dia akan masukkan, ambil air itu letak kat situ. Letak kat situ dan terus disapukan dengan tangannya. Waqala, dan dia pun berkata, hakaza amaroni rabbi azza wa jalla, dan demikianlah cara aku diperintahkan oleh Allah ketika berwuduk. Ustaz tak ada janggut nak buat macam mana? Rugilah engkau. Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk buat pada janggut dia begitu, menunjukkan orang yang tak ada janggut dia akan rugi sebab dia tak dapat sunnah. Yang sunnah dalam bab kita katakan dalam bab mengambil wuduk dengan cara disapukan sebegitu rupa. Baik. Kemudian yang seterusnya iaitu menyapu seluruh kepala. Menyapu seluruh kepala ni hukumnya adalah sunat. Okey, tapi sapu kepala ni rukun ke wajib ke tidak? Sapu kepala ni wajib. Ada 4 anggota wuduk yang wajib. Yang ni yang paling simple, paling basic. Kalau kita ada ibu bapa yang dah tua, dia dah tak larat terbaring kat atas katil, tak payah duk ambil yang sunat-sunat yang sampai ke satu tahap kita menyusahkan dia. Ambil yang simple. Simple 4 anggota saja. Idza qumtum ila solah fa'silu wujuhakum. Bila kamu nak solat, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke para siku. Famsahu biru'usikum, sapukanlah di biru'usikum.
Ayat ini menjadikan para fuqaha khilaf. Biru'usikum itu adakah basuh sapu keseluruhan kepala ataupun biru'usikum itu sapu sebahagian kepala. Imam Syafi'i mengambil daripada kalimah Arab bi. Kalimah bi itu menunjukkan ba'dha, sebahagian sahaja. Ada imam yang lain yang mengatakan tidak, disapu keseluruhan kepala. Sebab tu Imam Syafi'i dia ambil sebahagian dan sunat pada keseluruhan. Ada fuqaha yang mengatakan keseluruhan. So untuk kita nak keluar daripada khilaf, ambillah yang sunat, iaitu dengan cara keseluruhan daripada kepala. Baik, kalau sebahagian, di bahagian mana kita nak basuh? Kebetulan dia nak ambil sunnah, dia kata Nabi rambut panjang, so saya pun nak simpan rambut panjang. Betul ke simpan rambut panjang tu sunnah? Sunnah ke tidak simpan rambut panjang? Panjang pun panjang sampai macam mana? Ada orang siap buat sanggul lagi kat belakang. Tanya panjang rambut. Sunnah dia kata ustaz. Tak. Nabi SAW, rambut Nabi itu panjangnya iaitu disebut jummatun dengan wafratun. Jummatun pada bahagian belakang tidak melebihi daripada paras bahu. Sampai paras bahu. Kemudiannya pula wafratun sampai kepada bahagian telinga dia. Pada sisi kiri dan kanan. Nabi buat style rambut macam mana? Okey, dia tarik semua pergi ke belakang ke? Tidak, dia belah tengah. Nabi belah rambut tengah. Dan sesuai kalau rambut panjang macam tu, belah tengah nampak cantik. Mau rambut kodok, kontot macam kita, belah tengah nampak pelik pula. Sesuai lah dengan rambut Nabi. Dengan rupa paras dia sesuai. Cuba bayangkan tengok, Cikgu Zaidi rambut panjang sampai ke bau. Saya tak boleh bayang. Belah tengah pula. Saya tak boleh bayang. Agak-agak sesuai dengan kita. Baik, Nabi pernah tak buat tocang? Soalan. Ni boleh, hadis ni dekat budak-budak muda kita selamat. Kalau siapa baca ketika Fatuh Makkah, Nabi SAW buat tocang. Bukan tocang, dia kata dendan. Mendendan rambut dia dengan 4 dendanan. 4 dendanan pada bahagian belakang. Kena tahu juga, ada orang buat dendanan, dia kata ni sunnah Nabi. Sebab tu kena faham konteks nak memahami sunnah, tak semestinya diambil dari bentuk yang zahir. Maksud dendanan itu kerana dia nak pakai topi besi. So dia terpaksa ikatkan rambut dia dengan 4 ikatan supaya senang. Supaya jadi dalam keadaan yang kemas pada waktu tersebut. Baik. Kemudian soalan ini, kalau tak ada rambut dan adakah sunnah? Sebab hari ini ada orang yang kepala botak. Bila ditanya kenapa kepala botak, dia kata sunnah. Betul ke kepala botak sunnah? Tak, kepala botak bukan sunnah. Saya dulu berpahaman kepala botak itu sunnah. Tapi bila kita baca hadis, rupa-rupanya tak. Pernahkah Nabi berkepala botak? Tak. Nabi tak pernah kepala botak. Melainkan ketika haji sahaja. Menunjukkan botak itu sunat pada waktu haji. Tidak disunatkan pada waktu yang lain. Habis tu ada orang yang kepala botak ni macam mana pula? Baik. Di sana bila kita cek, semak pula hadis-hadis yang lain, kita akan jumpa beberapa hadis yang itu Nabi menyuruh dibotakkan kepala seseorang. Okey, bila? Iaitu kalau siapa baca hadis cerita tentang Ali Ja'far ketika mana kematian Ja'far bin Abi Talib dalam peperangan Mu'tah. Okey, jadi keluarga dia hadis tentang bab orang duk ambil bab tahlil tu, kita jumpa hadis tu. Ada panjang hadis tu cerita sebenarnya. Pada hadis tersebut, selain daripada isna'ut ta'am li ali Ja'far, jamu makan kepada keluarga Ja'far, ada lagi yang lain. Bila Nabi melihat anak-anak Ja'far ni, rambut yang panjang tu dah berserabut penuh dengan pasir waktu tu, kata Nabi botakkan kepalanya. Tujuan dibotakkan supaya dia terurus dan tidak ada kotoran di atas kepala. Maka dibolehkan botak bagi orang yang tak boleh nak menguruskan rambut pada waktu tersebut untuk tujuan kebersihan, maka dalam bab ni dibolehkan. Pandangan yang kedua datang daripada satu riwayat yang menceritakan tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata pada zaman dia, pada waktu tersebut ada seorang lelaki yang digilai oleh orang perempuan. Cerita perempuan gatai ni bukan cerita pada zaman kita. Zaman sahabat dulu dah ada perempuan gatai. Apa yang berlaku? Orang perempuan bila dia berkumpul sesama mereka, mereka pakat lawan bersiul ataupun bernyanyi-nyanyi dengan menyebut nama seorang lelaki. Alangkah seronok hari kita hari ini kalau sekiranya AR Tompel datang kat depan kita. Contoh. Okey, datang seorang yang mereka sebutlah nama dia. Alangkah sehingga kan Umar Al-Khattab terdengar kata-kata perempuan. Dia kata, siapa lelaki tu yang disebut oleh perempuan-perempuan ni? Dia orang kata seorang lelaki yang handsome. Paling handsome di Madinah pada waktu tersebut.
Akhirnya Umar minta dipanggilkan lelaki tersebut datang. Lelaki itu pun datang pada waktu tersebut. Dan Umar tengok memang lelaki ni seorang lelaki yang handsome. Handsome sampai ke satu tahap dia digilai oleh perempuan-perempuan. Kalau siapa tahu tengok anak-anak muda kita hak gila dekat artis ni. Dia tengok artis dia boleh menjerit. Wait, seronok. Okey, ni cerita orang perempuan bila dia gila. Baik, ni cerita gila lah ni. Sampai nama dia ni menjadi sebutan. Bila dah nama dia menjadi sebutan, Umar panggil datang. Apa Umar buat? Umar kata, botakkan kepala dia supaya dia nampak tak handsome lagi. Rupa-rupanya orang lelaki makin botak makin handsome. Setelah botak, rupa-rupanya lagi laku dia. Makin laku, lelaki ni jadi makin laku. Baik, akhir sekali Umar panggil balik, datang balik ke tempat dia, panggil balik. Sebab bila dia dibotakkan, orang duk sebut lagi nama dia. Akhirnya, dipakaikan serban di atas kepala dia. Supaya tak nampak, orang muda sangat nampak macam orang tua. Rupa-rupanya orang lelaki yang segak ni, buh serban pun jadi segak juga. Akhir sekali, dia telah dihukum buang daerah dikatakan. Jadi buang daerah sebab mendatangkan fitnah pada masyarakat. Kan kisah seorang sahabat yang bila dia berjalan, dia akan tutup muka. Ingat? Sebab dia terlalu kacak pada waktu tersebut kalau siapa perasan. Bukanlah maksudnya kesalahan dia pada waktu itu, tidaklah kesalahan dia. Tetapi bila mana dia telah menimbulkan fitnah di dalam masyarakat sehingga orang menyebut-nyebut nama dia pada waktu tersebut sampai begitu. So point dia, botak sebenarnya tidaklah sunnah. Walau bagaimanapun, orang yang botak tetap disunatkan bagi mereka untuk menyapu di atas kepala. Baik, soalannya bagi orang yang ada rambut, terutama rambut yang panjang. Kalau dah kata sebahagian kepala, bahagian yang mana? Yang wajibnya dan bahagian mana yang sunat? Baik, adakah yang wajib itu boleh tak kita nak ambil air, nak basuhkan rambutnya yang panjang, yang berjuntai kat bau ni, dia pun basuhkan macam sempo rambut kan? Okey, waktu wudu boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ataupun dia tundukkan kepala, rambutnya berjuntai, dibasuhkan di bahagian bawah, tak boleh. Maknanya biru'usikum itu adalah pada bahagian atas kepala awal, permulaan kepala dia. Yang tu yang wajib pada permulaan. Walaupun sebahagian walaupun sedikit sahaja. Walaupun sedikit pada bahagian awal rambut dia di hadapan ini. Okey, baik. Termasuk perempuan, sama juga lelaki dan juga perempuan. Lelaki dan perempuan. So tak boleh membasuh di hujung rambut, tetapi membasuhnya di pangkal rambut pada permulaan di hadapan bahagian hadapan. Itu yang dalam bab yang wajib. Adapun yang sunatnya, iaitu keseluruhan daripada kepala sebagaimana yang disebutkan. Hal ini berdasarkan sambungan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang lalu, yang telah kita bacakan. Kata dia, famasaha ra'sahu biyadaihi. Nabi SAW menyapu kepalanya dengan dua tangannya. Macam mana cara menyapu kepala dengan dua tangan? Baik, kita ada dua tangan. Saya tunjuk, ni kepala saya. Sekarang ni tangan saya ni yang dah pun dibasahkan dengan air. Saya dah ambil air. Kemudian nak buat macam mana? Dua belah tangan letak. Okey, letakkan begini. Kemudian ditarik ke belakang. Sampai ke belakang. Ditarik balik ke depan ke tidak? Ditarik balik sampai ke depan. Okey. Tarik ke belakang, kemudian ditarik balik sampai ke depan. Itu yang sunnahnya. Baik. Fa aqbala bihima wa adbara. Dalam hadis ni dia kata ke hadapan dan ke belakang. Maknanya ke hadapan dan ke belakang. Ditarik pergi ke hadapan, kemudian ditarik pergi ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Bermula daripada permulaan kepalanya. Bermula daripada permulaan ke belakang dan ke hadapan. Okey, sekali lagi. Bermula daripada hadapan kepala. Hadapan ni penghujung rambut. Baik, ada orang tanya, Ustaz, rambut Ustaz memang original ke macam tu? Saya kata, kenapanya? Dia kata, tak ada nampak dahi Ustaz luas. Kalau dahi luas, kat mana tempat nak start nak sapu rambut? Okey, ada orang rambut dia depan ni, ada orang yang sampai kat tengah, ada orang jambul sikit kat tengah. Tinggal sikit saja. So kat mana? Iaitu pada tempat permulaan di hadapan bahagian muka. Kalau tak ada rambut, agak-agak sahaja. Tempat yang dulunya ada rambut, sekarang baru tak ada rambut. Walaupun dia botak, tetap dimulakan daripada bahagian hadapan, ditarik ke belakang, kemudian ke hadapan semula. Baik, dimulakan dengan depan. Baik, hatta zahaba bihima ila qafahu. Kemudian dia kata, kemudian membawanya ke bahagian tengkuk dan seterusnya berbalik semula ke bahagian hadapan, summa radduhuma ilal makan allazi bada'a minhu.
ke belakang, ke depan. Okey, sampai ke bahagian tengkuk, sampai ke pegang sentuh kawasan tengkuk. Kalau rambut yang tidak terlalu panjang senang, tapi rambut yang panjang mungkin sukar sedikit. Macam rambut kita yang ada ni semua senang. Ke belakang, kemudian tarik semula ke depan. Baik. Okey, itu di antara sunnah ketika menyapu seluruh kepala. Orang perempuan, ustaz, kami nak masuk macam mana kepala dalam tudung. Tak payahlah duk ambil depan orang. Ambil pada tempat yang tertutup lah. Ambil tempat yang tertutup, kita katakan tak ada masalah, sama sebagaimana orang lelaki disunatkan tarik sampai ke belakang. Lepas tu ustaz, kalau tarik ke depan kan terangkat rambut-rambut datang ke depan pula. Agak-agak tengok pada jenis rambut lah. Yang menyenangkan kita. Jangan ada susah-susah. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang keenam. Sunat yang keenam, menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Sunat menyelati celah-celah jari, sama ada tangan atau juga kaki. Cara menyelati jari-jari tangan adalah dengan memasukkan jari-jari kedua-dua belah tangan di antara satu sama lain. Untuk tangan, begini saja. Okey. Sebagaimana cara basuhan tangan. Hari ini kalau tanya, kalau kat klinik-klinik dia tunjukkan cara membasuh tangan yang betul, kan begitu. Dan tu cara yang paling terbaik. Dia dapat menghilangkan segala kuman-kuman dan sebagainya. Sementara cara menyelati jari kaki pula adalah dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Mana dia jari kelingking? Ni dia ni. Ni jari kelingking. Betul kan ni jari kelingking? Okey, betul? Betul tak? Okey. Jari hantu yang mana? Yang tengah ya, jari hantu. Jari telunjuk? Okey, yang ni kan jari telunjuk. Ni ibu jari telunjuk, jari kelingking. Jari kelingking, jari hantu. Ni jari manis. Jari manis, ni jari kelingking. Baik. Nabi SAW waktu dia nak tunjuk sesuatu benda, dia tunjuk pakai jari apa? Okey. Macam ni ke? Macam tu ke? Nabi nak tunjuk sesuatu benda. Macam mana dia tunjuk? Dia gunakan jari mana ataupun ini ada orang macam tu. Okey, macam mana dia tunjuk? Macam mana? Kau tahu? Macam tu. Okey, saya ada agak mesti orang akan tunjuk macam ni. Sebenarnya salah. Yang tu orang Melayu saja buat. Okey. Bukan macam ni. Tidak ada macam ni dan tidak ada macam tu. Larangan, Nabi larang tunjuk macam ni. Jangan tunjuk macam tu. Dan begitu begini tidak juga Nabi buat macam tu. Nabi akan menunjukkan bila dia mengisyaratkan dengan kelima-lima jari dia. Okey, kelima-lima jari dia. Ke kanan ataupun ke kiri. Dengan lima-lima jari. Jangan menggunakan satu. Tapi kelima-lima jari. Saat ketika dia memberi isyarat. Baik. So, untuk menggunakan, nak mengebasuh kaki, menggunakan jari kelingking pada tangan kiri. Sebab kaki. Okey, sebab kaki. So, dia kata, cara menyelati jari-jari kaki adalah dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri, bermula dari jari kelingking kaki kanan dan berakhir pada jari kelingking kaki kiri. Bermula jari kelingking. Maknanya kanan bawa pergi ke kiri. Macam tu juga cara memotong kuku. Contohnya kita ambil sebagaimana cara basuh wudu. So ambil daripada jari kelingking kanan. So ibu jari kita yang kecil ni sebelah kanan ni, bawa pergi yang seterusnya. Masukkan ni. Masukkan di celah-celahnya. Celah. Okey, kemudian sambung terus sampai ke kaki yang kiri sampai kita akan berakhir pada jari kelingking kiri. Mula jari kelingking kanan dan diakhiri dengan jari kelingking pada kaki kiri. Hal ini berdasarkan hadis daripada Laqid bin Sabirah radhiyallahu an. Aku berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Wahai Rasulullah, ceritakan pada aku tentang wudu. Qala asbighil wudu wa qallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Wahai Rasulullah, ceritakan pada aku tentang wudu. Kata Nabi SAW, berwuduklah dengan sempurna. Selatilah antara jari dan lebihkanlah perbuatan memasukkan air ke dalam hidung kecuali kamu berpuasa. Baik. Pasal apa hadis ni? Orang tanya Nabi pasal wuduk, tapi Nabi tak cerita daripada awal. Mula-mula ambil wuduk, kau kena basuh tangan, kemudian kau basuh muka, kemudian kau basuh tangan sampai ke siku, kemudian kau basuh kepala, kemudiannya pula kau basuh telinga, kemudian kau kumur, kemudian kau basuh air hidung, kemudian kau basuh telinga, kemudian kau basuh kaki. Pasal apa Nabi tak sebut satu-satu? Kenapa dia sebut hanya bila mana kau ambil wuduk dengan sempurna, selatilah antara jari dan lebihkan perbuatan masuk air ke dalam hidung. Dia tak cerita. Orang tanya pasal ambil wuduk macam mana, tapi Nabi cerita sikit saja pun.
Pasal apa? Waktu bulan puasa, habis bulan puasa tak kena basuh muka. Kenapa? Kenapa macam tu? Puncanya sebab apa? Okey, sebab orang yang bertanya ni dia dah tahu. Dia dah tahu. So, Nabi tak perlu nak ceritakan lagi. Benda tu benda yang umum, semua orang tahu. Hari ni kalau ada orang tak boleh ambil wuduk, orang ni orang yang paling pelik sekali. Okey, benda tu dipanggil maklum bidini dharurah. Dapat diketahui dengan benda yang senang untuk nak dapat diketahui. Yang Nabi sebutkan ini adalah benda yang selalu orang tinggal. Sebab tu Nabi lebihkan kepada benda ini kerana benda ni benda yang orang yang selalu sangat-sangat tinggal. Apa dia orang yang kita selalu tinggal? Iaitu menyelati antara jari. Kita basuh tangan kadang kita celup macam tu, gosok macam tu saja. Jarang orang buat macam ni. Okay, tak ramai orang buat macam ni. Begitu juga dekat jari kaki kita. Jarang kita jari kaki kita masukkan dengan jari kelingking. Juga dalam bab memasukkan air ke hidung. Tak ramai orang suka masukkan air ke hidung. Kalau siapa yang rajin perhati orang ambil wuduk, boleh kata majoriti orang tak berkumur dan tak masukkan air ke hidung, ada yang kumur. Tapi biar dia terus pergi ke basuh muka, kemudian anggota wuduk yang lain. So yang Nabi sebutkan ini, benda yang selalu kita tinggalkan. Walaupun dia sunnah yang simple kita katakan, tetapi mentakzimkan sunnah, menghormati sunnah itu salah satu daripada sunnah. Baik, hadis seterusnya daripada Al-Mustawrid. Riwayat Ibnu Majah. Kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faqallala asabi'a rijlaihi biqinsirihi. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan baginda menyelati celah-celah jari kedua-dua belah kakinya dengan jari kelingking, iaitu menggunakan sebagaimana yang kita tunjukkan tadi. Baik. Siapa yang ambil wuduk hari ini buat macam tu pakai jari kelingking? Cuba angkat tangan. Tak ada. Ada? Doktor buat? Okey, alhamdulillah. Buat? Okey, alhamdulillah. Kita dah belajar ni minggu lepas ni. Minggu depan saya tanya lagi soalan yang sama. Okey, baik. Okey. Baik, ni benda di antara tanda keberkatan ilmu kita teringin nak buat. Okey, dan tanda kita menghormati ilmu yang kita belajar, kita akan buat. Melainkan waktu tersebut kita mungkin rushing, ada benda yang penting yang kita nak buat, kita tinggalkan, yang tu tak apa. Tapi kalau waktu yang lapang, rugi. Maknanya kita tahu dan kita tak buat. Kita tahu, kita tak buat, so kita akan rugi. Sebab nak dapatkan keberkatan ilmu, walaupun mungkin benda yang kita dapat tu sedikit, tetapi kita amalkan. Kalau siapa yang baca hadis Sa'id bin Abi Waqqas tu, kita akan seronok. Perbahasan muhadisin cerita pasal dia yang dikatakan ahli syurga tu, last sekali, dia di antara orang yang memuliakan sunnah. Di antaranya sunnah-sunnah yang kecil. Memegang sesuatu benda dengan tangan kiri bagi sesuatu benda yang kotor. Kemudian yang pula iaitu dalam bab wuduknya yang sentiasa memperbaharui wuduk. Dia buat benda yang simple. Sebab tu kadang-kala kita melakukan sunnah-sunnah yang kecil dalam bab kita membesarkan sunnah tersebut, masuk di antara salah satu sunnah yang besar ganjarannya. Sebagaimana hadis hadis cerita berkaitan kahijratin ilayya ni, al-ibadatu fil harji, orang yang melakukan sesuatu perintah agama, ibadat ketika zaman orang tak suka buat. Kahijratin ilayya, kata Nabi, seumpama orang yang berhijrah kepada aku. Orang yang melakukan ibadat saat orang tak buat dan tak sudi buat pada waktu itu, maka sama sebagaimana orang yang berhijrah kepada aku. Sebab tu kita buat benda yang orang tak buat. Masuk benda yang orang tak buat ni, benda sunnah lah. Bukan kita buat benda yang orang tak buat, yang Nabi tak suruh buat. Hak tu mengarut. Baru ni ada seorang kawan pergi jual tangkal. Bukan macam lebih kurang tangkal ke maknanya kot. Pewangi ke apa, pewangi kereta, cap-capal, bolang kereta gantung. Dia sebut pula khasiat. Allahu Akbar. Kita tengok benda-benda yang macam ni. Banyak benda, tapi benda tu yang kau tertarik. Benda macam tu yang kita jadi tertarik. Sedangkan banyak benda yang kita boleh buat. Semalam saya sebut di masjid MITC pun sama juga. Saya kata zikir-zikir yang Nabi bagi ni luar biasa. Simple, mudah tapi luar biasa. Tapi pasal apa kita dok pergi cari wirid-wirid hak panjang lebar ni? Ada orang hantar dekat saya satu, mana dah handphone saya. Satu semalam 2-3 hari yang lepas. 2-3 hari yang lepas orang hamba Allah dah hantar satu keratan dalam bahasa Arab. Saya pun cek, dia suruh saya tengok.
Saya pun tengok benda tu. Bila saya tengok, dalam tu dia tulis pasal satu surat yang Nabi hantar kepada pembesar-pembesar. Saya tanya dia, apa yang nak buat apa surat ni? Saya kata tak ada kaitan dengan kita pun, dia hantar kat pembesar-pembesar. Dia kata, ada tak khasiat yang tertentu Ustaz? Saya kata, khasiat apa pula? Dia kata, ada orang bagi dekat saya, dia suruh lekatkan dekat bilik ke, kat mana-mana tempat. Saya kata, ni dia hantar dekat pembesar-pembesar negara, minta mereka beriman. Kita letak kat bilik, kita nak bagi dekat siapa? Sebab tu kadang kalau pelik-pelik kita hari ni, banyak benda-benda yang pelik. So tak payah nak susah-susahkan diri begitu rupa. Baik. So, kita kata, yang tu hadis tadi. Yang seterusnya, menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air buat menyapu kepala. Ada orang, ada mazhab yang menyapu, iaitu air yang dibasuh dengan kepala, disapu terus sampai ke telinga. Okey, tetapi kata Imam Syafi'i, menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air buat menyapu kepala. Selesai sapu kepala, habis. Start pula yang baru untuk sapu telinga. Hadis ini berdasarkan hadis daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa uzunaihi zahirihima wa batinihima. Nabi menyapu kepala dan kedua-dua belah telinganya luar dan dalam. Hadis ni yang jadi timbul khilaf ni. Yang mengatakan tak sekaligus kepala sampai telinga. Okey. Itu pun ada pandangan dalam mazhab fiqh. Terpulang kalau tuan-tuan ambil pandangan tu pun. Okey, letakkan tangan kat atas kepala, tarik ke belakang sampai ke leher, sampai ke telinga. Okey, dua anggota dibasuh sekaligus. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i, dia kata tidak. Menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air buat menyapu kepala. Air yang sapu kepala tadi selesai kat situ, kemudian ambil air yang lain pula untuk telinga. Hadis seterusnya riwayat An-Nasa'i masaha bi ra'si wa udhunaihi batinihima bis-sabbahatain wa dhahrihima bi ibhamain. Baginda menyapu kepala dan menyapu bahagian ke dalam kedua-dua belah telinganya dengan kedua-dua jari telunjuk dan bahagian luarnya dengan kedua-dua ibu jari. So, dua jari telunjuk dimasukkan ke dalam. Masukkan ke dalam, dimasukkan di celah-celah, di antara celah-celah ni. Ibu jari diletakkan di belakang. Yang ni berjalan jalan kat dalam. Ustaz, kena korek telinga ke tidak? Tak payah korek, duduk luar zahirnya sahaja. So tak payah masuk dalam telinga, kata masuk air pula satu hal. So bahagian zahir sahaja, ibu jari berada di belakang ini, dan penunjuk ni berada di bahagian dalam, sekadar yang kita boleh sampaikan. Baik. Hadis berikutnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa aqadha ma'a li uzunaihi khilafil ma'il ladzi aqadahu li ra'sihi." Hadis inilah yang Imam Syafi'i pegang. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, baginda mengambil air yang lain untuk menyapu dua telinganya selain daripada air menyapu kepala. Dua hadis yang di atas tu sekaligus dan hadis ini dipisahkan. So, kedua-duanya adalah dibolehkan. So, jangan pelik kalau tengok orang sapu kepala sekali dengan telinga, tak payah nak kata apa. Itu ada dalil dia. Begitu juga dengan orang yang memisahkan di antara dua juga dibenarkan. Bahkan dalam kitab mazhab Syafi'i pun disebut kedua-dua benda tersebut. Baik, yang seterusnya iaitu melakukan semua perbuatan fardu wuduk dan sunatnya sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis yang telah kita baca, 3. Ada tak tempat yang buat sekali saja? Ada tak? Ala urikum wudu' ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman tanya sahabat, nak tak aku tunjukkan kamu cara Nabi wudu'? Kata mereka, bala, ya. Summa tawadda'a salasan, kemudian dia pun berwuduk dengan 3 kali. Maka keseluruhan anggota adalah dalam bentuk 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang seterusnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Okey, tangan dan kaki kanan kiri. Okey, adapun telinga serentak. Adapun hidung, masuk air dalam hidung kanan, kemudian masuk air dalam hidung kiri. Cerita dia 1 jam dalam ambil wuduk. Okey, baik. Anggota yang ada 2 belah ni, kanan dan kiri. Adapun yang satu, maka dia ambil sekaligus pada waktu tersebut. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Baik, kemudian yang seterusnya,
Menggosok-gosok tangan atas anggota ketika membasuh. Bukan sekadar melalukan air. Ada orang melalukan air paip. Lalu, ataupun dia mandi kat shower tu, Allah. Jenis orang. Apa dia buat? Masuk kat dalam kolah. Masuk dalam kolah, tarik. Okey, ni passion. Satu tabi'an, orang ambil wudu. Sebenarnya sunat digosokkan. Sama juga kalau ambil kat shower ke dekat paip air pun dia lalukan. Okey, ni macam-macam cara menari. Kau ni pula. Dah jadi macam dikir barat dah pula. Okey. So apa nak buat? Sebenarnya bila dah kalau nak guna paip pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau siapa yang tahu nanti kita masuk bab membazir nanti, waktu tu kita rasa kita tak suka dah pakai paip. Melainkan kita akan ambil buka paip dengan jumlah yang sedikit. Sebenarnya gunakan air yang sedikit. Bagaimana air yang sedikit itu mencukupkan wuduk? Dengan cara disapu. Dulu-dulu kita dah belajar, dia kata kamu mesti mengalirkan air. Mengalirkan air ni kita tak berani sapu, kena biar air tu berjalan. Tak, sebenarnya meratakan air. Meratakan air. So air yang sedikit diletakkan, digosokkan. Digosokkan pada anggota wuduk kita. Dan itu masuk dalam bab sunat. Menggosok-gosok tangan atas anggota ketika basuh. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid, tawadda'a faja'ala yaqul hakaza yadluk. Nabi sebut ke Abdullah bin Zaid, beginilah cara gosok. Iaitu Nabi menggosokkan. Macam mana nak gosok? Atas, kalau tangan kanan atas, kemudian bawah. Tangan kiri atas, kemudian bawah. Okey. Kalau bahagian muka, macam mana nak gosok? Kalau dua belah tangan, tarik. Ataupun kalau sebelah tangan, ambil bahagian kanan, kemudian bahagian kiri. Okey, baik. Okey, itu cara dia. Baik, kemudian yang seterusnya. Melakukan semua perbuatan fardu wuduk dan sunatnya sebanyak 3 kali yang telah kita sebutkan. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika basuh tangan dan kaki. Kemudian menggosok tangan atas anggota ketika membasuh. Kemudian berturut-turut. Baik, berturut-turut. Basuh sebelah tangan, tiba-tiba hujan. Kita cepat-cepat pergi keluar rumah, ambil baju kat ampayan. Dah selesai ambil, masuk, sambung balik tangan kiri. Boleh tak boleh? Boleh tak? Macam mana? Perkara ni masuk dalam bab sunat. Baik. Saya ingat saya waktu tekatan 1, tekatan 2, waktu tu zaman nakal. Solat ni dah jadi macam pahat dengan penukul. Tak ketuk, tak solat. Ketuk, solat. Baik. Waktu subuh, mak saya dah keluar suara Tarzan dia. Kau nak jadi setan, kau nyah keluar daripada rumah aku. Oh, mak saya sebut setan macam tu, bangun terus. Bangun solat. Bangun solat sebab takut dekat mak, takut dekat bapak saya. Mak saya okey lagi, bapak saya lagi takut. So, masuk dalam tandas, bunyi air kuat-kuat, bunyi air, naik ke atas. Solat kat depan mak. Tak solat dalam bilik, sebab nanti dia tanya pula. Kan nanti tak ada bukti kita solat, so kita solat depan dia. Tak apalah, angkat takbir, Allahu Akbar. Hang jangan duk pembohong aku tahu hang ambil wuduk tak sempurna. Dia kata, apa, macam mana boleh tahu pula ambil wuduk dalam toilet? Dia kata, aku tahu kaki kau tak basah sikit pun, kau ambil basuh tangan, basuh muka, kaki kau tak basuh. Tak apalah, memang betul pun. Kita ambil bahagian atas saja, bahagian kaki tak basuh, punya leteruk. Turun balik, pergi basuh kaki, naik atas balik. Okey, baik. Boleh tak boleh macam tu? Kita tengok apa kata pengarah. Membasuh semua anggota wuduk secara berturutan tanpa berhenti, iaitu membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering, kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. So hukumnya membiarkan lama makruh, bahkan boleh jadi haram kalau dalam tempoh yang teramat lama, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang lepas. So apa nak buat? Bila ambil wuduk tadi jangan sampai kering. Dan masuk dalam bab makruhnya menyembang, contohnya buat benda yang lain. So jangan sampai kering. Cepat-cepat berturutan. Sebab tu maksud muwalat adalah berturut-turut. Jangan tinggalkan sampai kering. Yang seterusnya melebihkan basuhan muka ke bahagian kepala dan membasuh bahagian atas 2 siku dan buku lali. Ada tempat yang dilebihkan, bukan semua tempat. Basuh telinga ni dia basuh habis semua sama sampai ke sini. Bahagian ni semua. Tidak. Telinga tak kena sunat ni. Yang kena sunat ini iaitu bahagian tangan sampai atas daripada, kita katakan 2 siku, dan juga kaki sampai atas daripada buku lali, dan muka sampai kena bahagian luar dia. Itu sahaja. Adapun yang lain-lain berkumur sampai telan,
Kenapa telan? Nak melebihkan supaya air masuk. Itu tak payah. Tidak disunatkan pun. So anggota itu sahaja. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umat aku pada hari kiamat akan diseru mereka dalam keadaan kepala, dua tangan dan kaki mereka bercahaya kerana kesan wudu. Ni kesan wudu kita ni kita akan bawa sampai ke akhirat ni. Faman istata'a minkum an yutila 'urratahu falyaf'al. Siapa yang boleh lebihkan ketika wuduk tu maka lebihkan. Wa fi riwayatin 'inda Muslim falyutil 'urratahu wa tahjilahu. Dan riwayat lain kata hendaklah ia melebihkan basuhan bahagian muka, dua siku dan juga buku lali untuk nak mendapatkan lebihan cahaya saat ketika berada di akhirat kelak. Baik, bersederhana ketika menggunakan air waktu berwuduk. Baik, Islam dia ada cara. Macam mana ditentukan sesuatu itu membazir? Ambil wuduk, macam mana nak tentukan yang wuduk kita tadi itu membazir? Macam mana nak tentukan membazir ataupun tak? Macam mana? Gunakan air berlebih-lebihan. Kalau berlebihan tu berapa banyak yang dikatakan lebih? Okey, contohnya. Maksudnya melebihi daripada kadar yang diperlukan. Okey, melebihi kadar yang diperlukan, membazirlah tu. Contohnya diperlukan untuk mengambil wuduk adalah 1 gelas kita katakan. Tetapi lebih sedikit, ma'fu anhu. Tapi kalau lebih banyak sehingga pada logik akal tak logik pun, maka dia masuk dalam wuduk. Buka air kuat. Hari ni ramai orang, kadang saya tengok sakit mata bila pergi ke masjid. Sebab tu orang Arab, saya puji masjid-masjid dia, air tu dia setting air dia tu keluar kecil saja. Geram kita kadang tu. Ada time kita nak guna, bukan keluar air tapi sikit saja. Sebenarnya bukan, dia memang dia buat macam tu. Tujuan supaya orang tidak membazir air. Kalau tak, macam dia datang ke Malaysia tengok air keluar tak, itu membazir. Baik. Dalam Islam, membazir itu bukan dihitung pada harga, bukan dihitung pada gantang. Satu gantang sekitar 3 liter air. 3 liter lah lebih kurang. So kadar. Cara Nabi SAW mengambil wuduk. Baik. Kemudian, kita habiskan ni. Menghadap kiblat ketika berwuduk, iaitu arah yang paling mulia. Tidak bercakap-cakap ketika wuduk, bahkan bercakap masuk dalam bab makruh kerana mengikut perbuatan Nabi SAW, dan tasyahud dan berdoa setelah selesai berwuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu antara hadis riwayat Muslim. Dan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin datang dari riwayat Imam At-Tirmizi. Itu doa-doa yang boleh kita bacakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada soalan pun. Nanti minggu akan datang kita masuk perkara makruh ketika berwuduk, insya-Allah. Ada soalan? Ya. Ada yang basuh muka sekali tu ada. Ya. Ada. Itu dalam hadis kalau kita belajar ada. Sebab tu kalau siapa yang rajin buat mengaji hadis ni seronok, kita akan asbabul wurud hadis. Dilihat pada asbabul wurud kita akan mendapati pada tempat yang diperlukan air, jangan duk melebih-lebihkan air sampai 3 kali. Kau nak minum lagi, kau nak buat benda yang lain lagi, tiba-tiba di bantainya basuh 3 kali, dilebih-lebihkan air. Tak perlu. Sebab tu, dalam bab ni sebab tu saya katakan orang yang uzur, kita yang bermusafir air yang ada sedikit, bahkan diharuskan kita untuk tidak menggunakan air ketika berwuduk, dilebihkan tayamum, sekiranya air yang ada tu nak digunakan. Tak ada masalah. Baik. Ada 3 hadis sahih. Cara yang berbeza kan? Naik atas balik. Satu yang itu saja. Okey. Okey. Naik atas. Belakang balik. Telinga. Betul. Tarik macam tu kan? Sebab tu kita kata, kalau kita belajar bab ni, nampak keluasan Islam tu teramat luas. Tapi dah tak belajar tu, dia bergaduh dengan orang tu. Betul. Dah belajar benda tu, kita nampak macam simple, terbukanya. Bahkan Nabi membukakan keluasan pada para sahabat. Contoh kalau siapa belajar bab isu pakai baju yang kotor. Contoh dalam mazhab Syafi'i dia jaga. Kena faham juga, mazhab Syafi'i itu mazhab yang berada di kawasan bandar. Berbeza dengan mazhab Maliki berada di kawasan pendalaman. Okey, so cara pemahaman dalam dari sudut fiqh pun berbeza. Sebab tu qaul jadid dengan qaul qadim, antaranya qaul qadim berlaku di Baghdad, qaul jadid berlaku di Mesir.
Qaul qadimnya lain, kemudian difatwakan yang lain berdasarkan kadang-kala fiqh juga perlu melihat kepada waqi' semasa, realiti semasa yang berlaku pada waktu tersebut. Baik, alhamdulillah rabbil alamin subhanahu. Ya. Okey. Baik, so batal ke tak batal? Nak baca mana? Baik, siapa pun nak baca kisah Umar Al-Khattab. Okey, dia terus masih, dia dah kena tikam, dia masih lagi meneruskan solatnya pada waktu tersebut. So dalilnya menunjukkan di sana mengalir ketika waktu tersebut, tapi dengan syarat kita dapat menjagalah kalau tak kira sapu tangan ataupun menutup dengan tangan kita tak jatuh pada tempat yang ada darah tu adalah najis. Tetapi di sana itulah dengan pandangan yang mengharuskan tu dalam bab tu, maksudnya benda tu benda yang bukan datang dengan sengaja. Dia datang secara tiba-tiba. Benda yang bukan disengajakan. Dia ada rukhsah, sebab tu disebut sebagai ma'fu anhu, dimaafkan. Dalilnya dalil daripada kisah Umar Al-Khattab itulah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Dah, okey dah demam. Mobil. Musim ni betul saya pun tekak. Dia pergi ada kupu NGO Rohingya tu. Balik tu. Dia pergi demo lah. Tak.